Untuk kali ini dalam segmen ini kita bawakan satu lagi aspek pelan pemulihan negara bila mana ia melibatkan pengambilan khas guru DG41. Okey, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Wabi Dr. Razi Jidin berkaitan tentang pembukaan perjawatan kepada pegawai pendidikan guru DG41 yang telah pun diumumkan beberapa hari yang lalu. Ini telah pun membuka peluang kepada mereka yang berminat dalam menceburu bidang ataupun profession perguruan ini untuk memastikan agar boleh memberikan berbakti kepada anak-anak murid dan juga anak-anak bangsa kita sendiri. Untuk itu kita terus saja menghubungi Profesor Datuk Dr. Ahmad Amin Mattaf yang juga merupakan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof Datuk. Assalamualaikum Cik Ismail dan Zaliha, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih RTM dan juga selamat pagi Malaysia atas kesempatan yang diberikan. Ya, kalau boleh kita minta pandangan awal Datuk tentang pengambilan guru secara one off ni Datuk, seperti yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri. Bagaimana Datuk lihat ini bersesuaian dengan keadaan sekarang? Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPM, JPA dan juga Kerajaan Malaysia kerana telah memberikan berita yang menggembirakan buat ribuan graduan pendidikan yang sedang menunggu penempatan, dan ini pastinya memberikan nafas lega dan juga kegembiraan kepada mereka. Langkah ini juga sangat-sangat perlu dan juga sangat-sangat bermanfaat dikala kita sedang dilanda pandemik COVID. Jadi kekurangan guru dapat diatasi terutamanya dalam beberapa mata pelajaran seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, dan juga di negeri-negeri yang memerlukan tenaga, jasa dan juga usaha guru-guru baru ini. Prof Datuk, ini satu perkara yang penting kerana kita sedia maklum UPSI saban tahun melahirkan bakal-bakal guru ataupun mereka yang menceburi profesion ke perguruan dengan ijazah pendidikan yang ditawarkan oleh UPSI. Jadi dalam perihal ini, untuk setiap tahun berapa ramaikah graduan yang dilahirkan dalam bidang ijazah pendidikan oleh UPSI sendiri, Prof Datuk? Terima kasih Cik Ismail. Unjuran kemasukan graduan ke UPSI juga adalah selari dan juga selaras dengan unjuran yang dikemukakan setiap tahun oleh pihak KPM. Jadi antara lebih kurang 1,800 hingga 2,500 orang setahun bergantung kepada unjuran perjawatan, kekosongan dan juga keperluan yang diperlukan oleh negara. Dan hingga hari ini kalau diperhatikan dari susur sejarah UPSI yang mula ditubuhkan lebih kurang 99 tahun dahulu, iaitu pada tahun 1922, seramai lebih 200,000 orang guru di seluruh Malaysia dan juga di Asia Tenggara telah dilatih di universiti yang bersejarah ini. Prof Datuk, dalam situasi sekarang bila mana sistem pembelajaran itu juga berubah jauh daripada apa yang konvensional, Prof Datuk, ya, bagaimana latihan ini diberikan kepada guru-guru supaya mereka masih lagi membawa keterampilan dan juga imej yang sama dalam situasi yang agak berbeza tetapi tetap menyampaikan apa yang perlu dilakukan? Terima kasih Cik Zaliha atas soalan yang dikemukakan. Yang pertamanya, kita percaya bahawa ini adalah situasi dan zaman yang mencabar, terutamanya dengan pandemik COVID, sekolah terpaksa ditutup, sesi pembelajaran terpaksa diadakan secara online, bagaimanakah kaedah peperiksaan dan sebagainya. Dan ia bukan saja melanda Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Namun alhamdulillah pihak KPT telah lama menggalakkan pengajaran dan juga pembelajaran secara online. Jadi alhamdulillah graduan-graduan lepasan universiti awam telah didedahkan dengan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran secara online maupun offline, dan juga pembelajaran-pembelajaran kreatif menggunakan teknologi. Dan terima kasih kerana saya percaya bahawa inisiatif awal yang telah diadakan oleh pemimpin-pemimpin kita sewaktu memacu kementerian telah menyediakan graduan-graduan kita. Jadi alhamdulillah kalau kita perhatikan hari ini graduan-graduan dan juga guru-guru kita tidak kekok untuk menggunakan Webex, Skype dan juga pelbagai medium online untuk mengadakan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kita perhatikan social media juga digunakan seluas-luasnya untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah satu era baru, ini adalah satu perkembangan teknologi yang terkini yang mungkin akan merubah kaedah pengajaran dan pembelajaran di masa hadapan, dan insya-Allah saya percaya KPM, KPT dan juga semua universiti yang menawarkan program pendidikan sedang merancang apakah situasi dan simulasi yang akan berlaku dalam 5-10 tahun lagi, dan insya-Allah kita akan sentiasa bersama-sama mengambil kaedah dan pendekatan yang terbaik untuk menjaga mutu, kualiti dan juga hasil pendidikan negara agar ia dapat melahirkan rakyat Malaysia yang seperti mana dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan.
Ya, Prof Datuk, sudah pastinya dalam kita melihat kepada pengambilan khas one-off guru DG41 Pegawai Pendidikan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, akan ada juga graduan-graduan UPSI yang akan memohon dan juga akan menyempurnakan permohonan mereka. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita kongsikan tentang keunikan ijazah pendidikan yang ditawarkan di UPSI sendiri, yang mana menepati dan juga memenuhi kerangka aspek dan juga ciri-ciri pendidikan yang diperlukan khususnya oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Prof Datuk. Okay, terima kasih. Izinkan saya untuk berkongsi tentang proses dan juga kaedah yang dilaksanakan di USI. Seperti mana yang kita tahu, saban tahun ribuan graduan lepasan SPM dan juga STPM memohon untuk mengikuti program pendidikan. Alhamdulillah minat mereka untuk menjadi guru dalam kalangan rakyat Malaysia sangat-sangat tinggi, dan ini adalah satu petanda yang sangat bagus kerana insya-Allah mereka boleh berjasa kepada agama, bangsa dan juga negara. Jadi apa yang dilaksanakan di UPSI dan juga di universiti awam ialah kebanyakannya kita mengadakan proses saringan yang sangat komprehensif untuk memilihkan calon yang terbaik, kerana seperti mana kita tahu guru adalah acuan negara. Maknanya hasil-hasil ataupun pelajar murid yang dihasilkan itu adalah seperti mana kehebatan gurunya. Jadi kita akan memilihkan yang pertama sekali pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang pendidikan dalam juga dalam peperiksaan yang telah diikuti. Yang keduanya pelajar yang holistik, yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga dalam aspek-aspek lain, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ini seperti mana yang telah dinyatakan, difalsafahkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi seterusnya pelajar-pelajar ini akan ditapis oleh fakulti-fakulti yang terlibat dan mereka akan menduduki ujian METSI. Ujian METSI ini adalah ujian aptitude keguruan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan minat pelajar-pelajar ini serta skill yang mereka ada untuk menjadi guru. Kerana kita di sini memang kita agak komprehensif supaya kita dapat mereka yang benar-benar yang terbaik untuk menjadi guru. Dan seterusnya, satu lagi proses ialah dalam keadaan online dan sebagainya, mereka akan menghadiri temuduga. Tetapi sekarang ini temuduga kita laksanakan online, mereka harus mengemukakan video, rakaman tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka dalam topik-topik yang akan dilaksanakan. Dan seterusnya ada sesi ujian khas bergantung kepada bidang. Kalau dalam pendidikan jasmani ada ujian kecergasan dan sebagainya. Kalau dalam bidang-bidang yang lain ada temuduga dan sebagainya. Dan yang penting ialah setelah mereka berjaya masuk, alhamdulillah pastinya mengembirakan ibu bapa dan sebagainya. Sepanjang 4 tahun mereka disediakan dengan pelbagai kemahiran, bukan sahaja untuk mengajar tetapi kemahiran pengurusan, kemahiran teknologi IR 4.0 yang terkini supaya apabila mereka kembali ke sekolah esok mereka tidak kekok. Seterusnya, kemahiran antarabangsa, menguasai bahasa antarabangsa, kerana ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam hari ini. Mereka juga dilengkapi dengan kemahiran keusahawanan dan juga penglibatan dalam industri. Mereka akan pergi ke sekolah-sekolah, sama ada sekolah kerajaan ataupun sekolah antarabangsa untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran yang sebenarnya. Dan sekurang-kurangnya 30% daripada struktur khusus yang mereka ikuti adalah berkait dan berkisar dalam bidang pendidikan. Selepas itu, aktiviti kokurikulum juga mereka didedahkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang harus dimiliki oleh ciri-ciri guru. Antaranya yang paling utama adalah pengurusan, yang keduanya adalah keusahawanan, yang ketiganya adalah kesukarelawanan, dan yang keempat adalah penyelesaian masalah. Agar mereka apabila menjadi guru, mereka akan melihat isu sebagai peluang untuk diselesaikan, bukannya isu sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh orang lain. Jadi sedikit sebanyak inilah apa yang kami terapkan di PSI agar mereka memiliki roh pendidik sehebat legasi SITC, MPSI dan juga IPSI yang menjadi salah satu legasi ibu kandung Sulul Budiman UPSI. Prof Datuk, kita tahu signature ataupun jurusan yang memang dicari-cari untuk UPSI adalah dalam sektor pendidikan. Tapi sebenarnya banyak lagi jurusan lain yang juga ditawarkan oleh UPSI. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan para penonton.
Terima kasih. Ini juga satu soalan yang menarik. Orang nampak UPSI, orang nampak cikgu. Orang nampak UPSI, orang nampak cikgu. Ini bagi saya satu branding yang sangat positif, yang sangat baik dan sebagainya. Namun selaras dengan perkembangan semasa, selaras dengan kepentingan ilmu untuk digunakan sebagai salah satu skill dalam kehidupan, UPSI juga menawarkan program-program open market di mana lebih kurang 40% daripada program-program yang kita tawarkan adalah program open market, antaranya di peringkat diploma, ijazah, sarjana dan juga PhD dalam reka bentuk pengilanan, reka bentuk animasi, reka bentuk permainan digital, pengajian bahasa, sains kejurulatihan, sains fisioterapi ini ditawarkan di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan, seterusnya pentadbiran perniagaan dan juga dalam bidang psikologi. Jadi kita merangkumi banyak bidang dan insya-Allah dengan izin sedang dalam pipeline, kita juga melihat iaitu daerah Tanjung Malim dan juga daerah Rawang sebagai salah satu pusat automotif bukan saja negara tetapi Asia Tenggara. Kami juga sedang meneroka bidang teknikal dan vocational untuk mengawarkan juga bidang-bidang pengajian dalam sektor automotif agar dapat membantu dan juga memacu hasrat negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub automotif di peringkat Asia Tenggara, insya-Allah. Ya, Prof Dato', Lalang sudah pun bercerita tentang itu. Ini mungkin satu perkara yang perlu diberikan penjelasan. Berapa ramai lagi graduan UPSI yang masih belum mendapatkan penempatan untuk semua bidang option yang ada diberikan dan juga ditawarkan? Okay, terima kasih. Daripada kajian yang telah kita laksanakan lebih kurang data yang kita dapatkan daripada 5 tahun lepas, lebih kurang dalam 2,000 orang pelajar UPSI masih menanti penempatan. Jadi Alhamdulillah saya percaya bahawa apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri ini satu berita yang sangat menggembirakan pada mereka, dan saya pun telah terus berhubung dan juga pihak-pihak fakulti telah mendapatkan data dan menggalakkan pelajar-pelajar ataupun graduan UPSI ini untuk segera mengisi data mereka dan juga mengukakannya kepada pihak KPM dan juga SPP. Prof Datuk, barangkali Prof Datuk juga bukan pihak yang paling yang terbaik untuk menjawab persepsi ini. Mengapa keutamaan ini sepatutnya diberikan kepada graduan UPSI dalam pengambilan one-off ini? Okey, saya percaya bahawa ini soalan yang sukar sikit nak dijawab. Dia ada pelbagai persepsi dan sebagainya. Jadi kalau boleh izinkan saya memberikan sedikit penerangan yang panjang tentang peranan dan tanggungjawab guru. Kadang-kadang masyarakat ataupun kita secara umumnya melihat bahawa tugas guru hanyalah mengajar. Bagi saya itu separa benar, di mana sebenarnya dalam realiti sebenar tugas guru 50%-nya lebih kurang mengajar, tetapi yang selebihnya adalah dalam pengurusan murid, dalam pengurusan sekolah dan sebagainya. Saya nak bagi contoh mengajar betul kita nampak di kelas dan sebagainya, namun guru yang sama juga harus menanda soalan, membuat soalan peperiksaan, menguruskan pelajar. Kalau 40 orang ada dalam satu kelas 30 orang, 30 setiap keunikan pelajar-pelajar ini harus diuruskan dengan baik agar pelajar-pelajar ini akan menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seperti mana yang kita inginkan. Ini belum lagi kita lihat pada pengurusan-pengurusan yang lain, iaitu di sekolah tidak banyak perkhidmatan ikhtisas. Jadi guru juga akan menjadi guru perpustakaan, guru sukan, guru kantin, guru keselamatan, setiausaha agung PIBG. Jadi ada pelbagai tugas-tugasan yang memerlukan kemahiran dan juga latihan yang berterusan. Jadi saya percaya peluang ini seharusnya diberikan kepada guru-guru dalam jurusan pendidikan agar mereka dapat mengembang luaskan segala ilmu dan juga pengalaman yang mereka ada dan juga minat mereka. Namun kalau kita perhatikan Cik Zalina tadi, kita perhatikan kalau data lah nyatakan yang di-offer sekarang ni 18,000. Jadi mungkinlah graduan pendidikan yang menunggu 8,000. Menunggu penempatan. Jadi ada 10,000 lagi kekosongan. Saya juga percaya sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita boleh memberikan yang kuota yang selebihnya ini kepada graduan-graduan lain yang masih dan juga sedang menanti pekerjaan. Namun mereka harus mengikis tanggapan bahawa guru adalah peluang terakhir pekerjaan. Ini kita tak nak. Kita nak mereka yang memohon ni yang betul-betul berminat, yang betul-betul
ingin berjasa kepada negara, yang betul-betul ingin memikul amanah dan juga akan menjadikan bahawa guru ini sebagai karier mereka ke akhirnya. Kita harus ingat bahawa kalau hingga hari ini cikgu tu dia akan bawa gelaran dia hingga ke liang lahat. Betul. Ataupun guru tu akan membawa, orang akan panggil, oh Cikgu Amin, oh Cikgu Syafiq, Cikgu Zarina, Cikgu Zainal dan sebagainya. Jadi bagi saya percaya bahawa keutamaan, dan sebenarnya KPM pun sangat jelas tentang perkara ini. KPM sangat jelas bahawa keutamaan akan diberikan kepada graduan-graduan pendidikan, dan seterusnya adalah satu proses lagi akan dijalankan dengan temuduga SPP, dengan penilaian yang komprehensif dan sebagainya untuk graduan-graduan lain yang berminat. Terima kasih. Ya, alang-alang Prof Datuk sudah pun bercerita tentang mungkin sedikit perbandingan antara mereka yang mempunyai asas dalam pedagogi pendidikan dan juga mereka yang mempunyai pengalaman, berkemahiran dalam bidang-bidang berkepakaran masing-masing. Contohnya mungkin dalam bidang kejuruteraan, accounting, undang-undang ataupun sejarah dan sebagainya. Jadi ini mungkin satu perbezaan yang boleh kita gambarkan. Apakah industri pendidikan kita ini memerlukan seseorang calon guru yang mempunyai asas dalam bidang pedagogi pendidikan ataupun yang mempunyai latar belakang pengalaman dalam bidang pekerjaan dalam industri masing-masing untuk memastikan ilmu yang disampaikan kepada para pelajar boleh menjadi ilmu yang bukan hanya atas kertas tetapi ilmu yang boleh untuk diaplikasikan. Prof Datuk. Ini soalan peringkat PhD ni ya. Jadi untuk makluman, saya percaya bahawa sebagai guru dia harus ada dua-dua. Iaitu kemahiran dalam bidang ni dan seterusnya kemahiran dalam menyampaikannya. Ada setengah orang mungkin saya pakar dalam bidang saya, tetapi untuk menyampaikannya kepada orang lain, untuk memahamkannya dan untuk menjadikan ianya sebagai satu ilmu kepada insan lain adalah satu proses yang sangat complicated. Sebab itulah kemahiran pedagogi ini sangat penting. Selain daripada kemahiran pedagogi, saya percaya bahawa ruh pendidik juga harus ada pada graduan tersebut. Maknanya memang saya berminat untuk menjadi guru, saya akan menjadi guru yang terbaik dan saya akan menyampaikannya. Seperti mana saya nyatakan tadi bahawa guru adalah acuan negara. Jika ingin melihat kualiti beliaunya, lihatlah kualiti gurunya. Jadi saya percaya di sini bahawa apabila kita dapat graduan yang bersama-sama, pakar dalam bidang tetapi juga pakar dalam pedagogi, insya-Allah kita laksanakan. Sebab itulah apabila saya nyatakan tadi, maknanya untuk graduan yang bukan dalam bidang pendidikan, mereka boleh diberikan latihan. Tetapi latihan yang komprehensif, dan yang paling penting sekali ialah untuk kita lihat juga tentang latar belakang mereka, keterlibatan mereka secara holistik dalam pelbagai bidang. Bukan hanya daripada sudut akademik, tetapi dalam segala bidang. Seperti mana, ini bukan kata saya, ini kata falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ya, satu perkongsian yang baik juga. Terima kasih Prof Datuk untuk penjelasan yang konklusif itu. Kita harapkan nanti untuk mereka yang memohon, insya-Allah akan dapat diberikan peluang, ada rezeki dan juga ada kesempatan, insya-Allah akan diberikan peluang untuk menjawab penjawatan bagi pegawai pendidikan DG41. Terima kasih Prof Datuk Dr. Mat Amin Maktam, juga merupakan Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI.